Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana bertemu pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan ketakwaan kepada kita. Oleh kerana itu, hendaklah kita sentiasa ingat selalu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, selalu ingat untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, dan selalu ingat juga untuk menjauhi perkara yang telah dilarang oleh Allah dan Rasul. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Terima kasih kepada Pak Ya and the family, Syekhuna wa Imamuna Abdul Razak bin Abdul Muttalib Ahmad. Hari ini kita lihat kepada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ibn Hibban daripada Uqbah Ibn Amir. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa nahnu fi as-suffah faqala ayyukum yuhibbu an yaghduwa kulla yawmin ila Buthan aw ila al-Aqiq fayati binaqataini qawmawaini fi ghairi ithmin wala qat'i rahim. فقلنا يا رسول الله نحب ذلك قال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل. Daripada Uqbah ibn Amir, dia berkata, kharaja Rasulullah, Nabi telah pun keluar, wa nahnu fi suffah, sedang kami berada di dalam as-suffah. As-suffah satu tempat yang kita dah tahu dah, ditempatkan di belakang masjid Nabi untuk orang-orang miskin, untuk orang-orang yang dalam pemusafiran, untuk mereka duduk dekat situ. Dan juga termasuk di dalamnya orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak ada harta, maka mereka duduk dalam as-suffah. Dan dikepalai oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Faqal ayyukum yuhibbu an yaghduwa kulla yawmin ila Buthan aw ila al-Aqiq. Siapakah di antara kamu yang suka untuk pergi ke setiap hari pergi ke Buthan ataupun ke Aqiq? Buthan dikatakan suatu tempat kawasan lapang dekat Madinah, suatu lembah yang berada di Madinah, Buthan. Au ilal Aqiq. Aqiq satu nama tempat juga, dikatakan kat situ biasanya puak-puak Arab mengembala unta dekat situ, ataupun satu kawasan yang dijadikan tempat bela unta, Aqiq. Fayati binaqatain, iaitu siapa yang suka untuk pergi dekat situ Buthan ataupun Aqiq, dan dia bawa balik 2 ekor unta, qaumawaini fi ghairi ismin wala qat'i rahim, dalam keadaan dia ambil unta itu tanpa ada dosa dan tidak memutuskan silaturahim.
Maksudnya pergi situ mungkin tak mencuri lah unta, pergi minta cara baik ke, ataupun qati'atur rahim, boleh bergaduh ke, nak ambil unta boleh bergaduh sebagainya lah. Maksudnya Nabi kata siapa yang nak setiap hari dia pergi kat tempat tu, ambil 2 ekor unta, aman, secara aman, tak bergaduh, tak ada dosa. Maka faqulna, kami kata ya Rasulullah, nuhibbu dhalika, wahai Rasulullah, kami suka buat benda macam tu. Kami suka lah kalau boleh dapat unta free saja macam tu, tak ada dosa dan tidak ada pemusuhan. Qala afala yaghdu ahadukum ila al-masjid, maka Nabi pun sambung, tidaklah seseorang, afala, adakah tidakkah salah seorang kamu nak pergi ke situ, nak pergi ke masjid, ilal masjidi faya'lamu, kemudian dia belajar, au yaqra'u, ataupun baca, ayataini min kitabillah, 2 ayat daripada kitab Allah Azza wa Jalla, khairun lahu min naqatain, lebih baik daripada 2 ekor unta tadi tu. Khairun lahu min naqatain wa thalathun, dan 3 ekor unta, 3 ayat Al-Quran lebih baik daripada 3 ekor unta. Wa arba'un, dan 4 ayat Quran lebih baik daripada 4 ekor unta. Wa min a'dadihinna min al-ibil, dan begitulah seterusnya. 5 ayat Quran 5 ekor lebih baik daripada 5 ekor unta. 6 ayat Quran lebih baik daripada 6 ekor unta, dan hinggalah seterusnya. Jadi satu, Nabi SAW bagi perumpamaan dulu. Biasanya dalam pengajaran Nabi suka bagi perumpamaan, ataupun Nabi suka bagi suatu situasi yang dapat kita berfikir dulu. Jadi Nabi bagi tahu siapa yang nak pergi ke suatu tempat ni, ambil 2 ekor unta. Jadi kita duduk terbayang, ataupun para sahabat pada waktu itu duduk bayang lah, dapat unta ni siapa tak mau. Waktu itu unta, iyalah dapat seekor kambing pun sekarang mahal unta. Tapi lepas tu Nabi kaitkan pula apa poin yang Nabi nak beritahu tu. Semua nak. Jadi itu sebagai tanbih, sebagai suatu untuk menarik perhatian para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Dan Nabi beritahu seterusnya poin yang Nabi nak beritahu. Seperti juga Nabi kata, kalau sekiranya ada pengembala unta ke kambing, kuda, tuan punya kuda, yang kudanya banyak, kala-kalanya semua, ataupun kuda dia tu berada di tengah-tengah kuda hitam, kemudian ada stokin putih. Kat kaki kuda tu ada putih, kala putih. Adakah tuannya boleh kenal apa nama dia punya kuda? Mestilah boleh, sebab dah habis semua hitam, tiba-tiba kuda dia ada kaki putih. Macam tu jugalah Nabi SAW akan kenal umat dia pada hari akhirat nanti dengan tanda kesan wuduk yang diambil. Jadi dalam bab ni, lepas Nabi bagi contoh situasi itu, dan Nabi kata, maka siapa yang nak salah seorang kamu, siapa yang tidaklah seseorang kamu yang pergi ke masjid pada setiap hari belajar, ya'lamu, kemudian yaqra, ataupun yaqra, belajar ataupun baca ayatain, 2 ayat daripada kitabillah, daripada ayat Allah, daripada Al-Quran, khairun lahu, itu lebih baik daripada 2 ekor unta tu. Kalau 3 ayat Quran itu lebih baik daripada 3 ekor unta. Kalau 4 ayat Quran lebih baik daripada 4 ekor unta. Maka para sahabat ini terkenal dengan mereka tu berlumba-lumba nak buat kebaikan. Maka Nabi bagi suatu galakan, suatu motivasi untuk mereka belajar. Dan Nabi SAW, dia tak suruh buat benda yang banyak. Dia tak suruh kita baca banyak ayat Quran, 2 ayat saja. Siapa pergi situ belajar atau membaca 2 ayat, sikit saja. Nabi tak suruh siapa pergi baca 1 juzuk, ataupun Nabi tak suruh pergi masjid siapa dapat baca 1 Quran penuh. Tak, 2 ayat saja lebih baik, 3 ayat lagi baik, 4 ayat lagi baik, dan berikutlah, begitulah seterusnya. Jadi kita dalam proses pembelajaran Al-Quran terutamanya, maka dia prosesnya berperingkat-peringkat, sedikit demi sedikit. Jangan dipukul nak bolut semua sekali, kemudian apa tak dapat.
Tapi dia ambil satu ayat, dia ambil dua ayat, dia baca dan dia faham maksud daripada ayat itu lebih baik daripada yang lain-lain lah. Lebih baik daripada harta dunia lah. Ilmu, faya'lam, belajar ataupun membaca. Kalau tengok kepada hadis yang selalu kita dengar, alif lam mim itu bukan satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu kebaikan itu 10 kali, maka dapat 30. Semalam kita dah sebut dekat satu surau, kalau dia membaca ataupun yang dikatakan membaca Al-Quran itu hanya satu huruf, maka itu telah dikira membaca Quran. Tadi memang kita baca Qaf Sadaqallahu azim balik. Nun, a'udzu minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, nun. Habis pelajaran kita ini. Baca satu huruf dapat dah 10 pahala dapat dah. Qaf satu dah. Kalau kaf ha ya ain sad 5 dah. Pemurahnya Allah nak bagi pahala kita dia tak mau, kan? Jadi membaca paling kurang satu huruf, takkan satu huruf je. Jadi bacalah lebih kurang 5 ayat ke 5 ayat demi 5 ayat, dan belajar. Dan banyak di sana riwayat para sahabat, mereka membaca 5 ayat demi 5 ayat, dan mereka tidak akan berganjak lebih daripada 5 ayat sebelum mereka faham dan sebelum mereka beramal. Cukuplah faham dan amal dulu, maka tak payah pergi kepada ayat berikutnya dulu. Cukup untuk yang itu dulu. Apabila kita telah memahaminya dan cuba mengamalkan tuntutan daripada 5 ayat tersebut, tambah lagi 5 ayat berikutnya. Begitu juga orang nak hafal Quran, maka banyaklah apa orang kata kaedah-kaedah cara nak hafal tu. Jadi antaranya 5 ayat demi 5 ayat. 5 ayat hafal dulu, ulang bagi lancar 5 ayat, dan tambah 5 ayat baru. Kemudian ulang balik yang awal dan ditambah pula ayat yang baru dihafal. Macam tu 5 ayat sedikit demi sedikit. Nabi kata balighu anni walau ayat, sampaikan daripadaku walau satu ayat. Satu ayat itu telah dikira ilmu dah. Satu ayat saja. Bahkan para ulama kita mengambil hadis, mengambil ilmu daripada seseorang ulama, bukannya duduk 20, 30, 40 tahun. Ambil pergi cari ulama hadis, ambil satu hadis, itulah guruku. Habis. Itu guru dia. Pergi cari ulama lain pula, maka belajar satu hadis, ambil daripada dia, sanad, ambil semua-semua tu. Dah ini guru dia. Sebab tu kalau baca sirah para ulama tu, gurunya 30, 40, 100 gurunya. Memanglah. Tapi kalau kita nak mengaji setiap guru mesti 30, 40 tahun, bila nak sampai 100 orang guru? Jadi siapa yang ajarkan kepada kita walaupun satu ayat, walaupun satu huruf mungkin daripada Al-Quran, maka dia guru kita, dan kita telah mendapat manfaat. Itu lebih baik daripada yang unta-unta tu tadi tu. Bukan maksudnya tak boleh ambil unta tu, boleh. Tapi sebagai suatu galakan nak bagi perumpamaan, satu ayat Quran itu lebih bagus daripada yang unta tadi, 2 ekor unta tadi tu. Maka Nabi menggesa kita untuk mempelajari dan membaca Al-Quran. Jadi Nabi ajar ataupun Nabi suruh kita mempelajari benda yang dapat dan benda yang mudah untuk kita belajar. Jadi belajar dia pelan-pelan, dia sedikit-sedikit, mudah. Ini yang simple. Maka itu cara kita belajar. Belajar dia tidak sekaligus. Sebab tu dalam syair yang dibaca selalu, tulis zaman, belajar itu tulis zaman, belajar itu panjang tempoh dia. Sebab tu dalam Islam bukan ada istilah berhenti belajar, kan? Berhenti belajar bila matilah, bila mati belajar. Tapi kita berterusan daripada kita berakal, dan sehinggalah kita hantar daripada baby pun belajar juga. Dia tengok mak bapak dia buat apa, dia ikut. Itu belajarlah. Sampailah nak mati, maka proses pembelajaran itu berterusan. Sebab tu sedikit demi sedikit, nanti dia jadi banyak. Para ulama yang besar-besar pun bukan lahir-lahir terus jadi ulama. Dan lahir-lahir dia belajar, dia mengaji sedikit demi sedikit, sehinggalah Allah kurniakan kepada dia ilmu, maka dia menjadi ulama. Begitu juga dalam semua ilmu, tak kiralah ini disebut Al-Quran,
Tetapi ilmu-ilmu yang lain juga begitulah. Dan kalau difokuskan kepada ilmu Islam, semuanya datang daripada Al-Quran. Fiqahnya, hadisnya, akidah, tauhid, akhlak, semua diambil daripada Al-Quran. Dan kita lihat lagi hadis Nabi yang selalu juga kita bacakan. Nabi mendorong para sahabat yang kurang biasa membaca Al-Quran, Nabi bagi galakan untuk membaca. Dan Nabi menyebutkan al-mahiru bil Quran, orang yang mahir dengan Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, bersama para malaikat yang taat kepada perintah Allah. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah, itu orang yang mahir dengan Quran, maka dia duduk dengan para malaikat. Wallazi yaqra'ul Quran, dan orang yang membaca Al-Quran wa yatata'ata'u fihi wa 'alaihi syaqun lahu ajran, dan bagi mereka yang membaca Al-Quran tetapi yatata'ata'u fihi, tetapi lambat, tersangkut-sangkut, gagap, wa huwa 'alaihi syaq, susah dia nak baca tu, nak sebut kataan tu susah, tambah pula tak pernah baca, lagi dia susah. Kalau Al-Fatihah laju je kan. Tapi cuba bagi yang surah-surah yang dia tak biasa baca, maka di situ datang ya tak. Dia sangkut-sangkut bacaan dia. Tetapi Nabi bagi galakan yang sangkut-sangkut itu tak ada masalah. Dua pahala dapat. Satu pahala dia membaca Al-Quran, dan satu lagi pahala berusaha nak belajar Al-Quran. Maka kita dalam Islam berusaha ke arah kebaikan itu dapat pahala. Segala usaha yang kita lakukan untuk mencapai ma'ruf, untuk mencapai sesuatu ma'ruf ataupun kebaikan dalam Islam, maka usaha itu mendapat pahala di sisi Allah, walaupun kadang-kadang matlamat tak tercapai. Maka matlamat itu penting, tapi matlamat itu kalau tak tercapai pun, tapi usaha kita ke arah itu, Allah telah beri ganjaran dah pun. Sebab itu dalam hadis yang menceritakan tentang mujtahid, idza hakama al-hakimu fajtahid, apabila seorang hakim berijtihad nak beri hukum, fa asaba falahu ajran, tepat jawapan dia dapat 2 pahala. Kalau yang salah pula, akhta'a falahu ajrun, dapat 1 pahala. Kalau betul dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Betul kerana satu, usaha dia mencari dalil, ataupun usaha dia nak bagi bertepatan amalan itu dengan kehendak Allah dan Rasul. Yang kedua, tepat betul, dapat 2. Tapi mujtahid yang berijtihad tapi salah ijtihad dia, dapat 1 pahala Allah bagi. Usaha dia mencari dalil, usaha dia mencari hukum, ataupun usaha dia nak bawa keluar hukum daripada ayat Al-Quran untuk mencapai suatu hukum yang bertepatan dengan apa yang Allah mahu dan apa yang Rasul mahu, maka usaha itu Allah bagi dia 1 pahala. Maka usaha, apa-apa saja usaha ke arah kebaikan mesti mendapat pahala, dan dianya bernilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Orang yang berdosa, orang yang bergelumang dengan maksiat, usaha dia ke arah kebaikan untuk dirinya, maka di situ semua Allah dah kira dah pahala dia. Seperti hadis yang telah membunuh 100 orang, 99 orang, kemudian bengang dengan satu lagi tu, dipancung kepala dia, tinggal jadi 1 yang nak bunuh lah. Kemudian baru jumpa ulama, ada tak bagiku taubat? Dia kata ada, tapi dengan syarat kau mesti pergi ke negeri sana tu. Di sana banyak orang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi pergi ke sana tu, maka benda itu boleh membantu kepada engkau taubat kau tu. Maka dia pun berusaha lah pergi ke tempat yang disebutkan oleh ulama orang alim itu tadi. Dalam perjalanan dia mati, belum dah nak buat lagi, tapi nak taubat tu dah ada lah. Perjalanan dia pergi nak menuju ke tempat yang dia nak berubah daripada tempat dia yang penuh dengan maksiat, maka mati dia. Kemudian akhirnya malaikat rahmat yang ambil dia, sebab jarak dia kepada tempat yang dia nak berubah itu telah dekat daripada tempat yang dia buat maksiat dulu lama dah. Maka usaha itu dinilai oleh Allah Azza wa Jalla.
Maka semua usaha ke arah kebaikan Allah beri ganjaran. Jangan risau. Kita dah cakap banyak kali, tujuan dakwah kita bukan mahu ada kemenangan, tak ada apa-apa pun. Kita tujuan dakwah kita supaya orang dapat kebaikan, orang dapat ma'ruf. Maka usaha yang kita buat itu Allah bagi pahala dah. Man dalla ala khairin, siapa yang menunjukkan satu kebaikan, falahu mislu ajri fa'ilihi, maka dia dapat pahala seperti kalau orang yang membuatnya. Ataupun man dalla ala khairin, siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapat pahala juga apabila orang itu melakukan kebaikan dia. Tunjuk saja, kita tak pergi pun. Kuliah kat mana? Kuliah kat sini-sini, kita tak pergi pun. Tapi kita tunjuk arahan kuliah. Yang penting tunjuk. Bagus. Kata, lama dia nak pergi kuliah ni. Tak ada kuliah batal. Itu dah tak menunjukkan ke arah kebaikan. Maka itu menutup lagi jalan orang nak kepada Allah dan Rasul. Sedangkan imatatul azza ada tarik, buang duri kat jalanan pun pahala dia besar. Adna lah paling rendah tingkatan la ilaha illallah. Jadi semua itu ada usaha, ataupun semua itu Allah lihat. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan menganggap ringan suatu ma'ruf yang telah kita buat ataupun yang orang lain buat. Dalam hadis tu, wa antalqa akhaka biwajhin taliq atau biwajhin munbasit. Walaupun kamu bertemu dengan saudara kamu dengan wajah yang gembira ataupun wajah yang senyum, maka senyum saja, bukan ada apa, senyum je. Tapi itu ma'ruf. Nabi sambung daripada hadis yang tadi tu. Jangan menganggap ringan suatu amal ma'ruf, dan Nabi sambung ni, walaupun kamu senyum kat muka kawan kamu. Kalau ada kawan kita senyum, bagus, alhamdulillah. Jangan kata hang ni apa gila. Dah, dia tengah bagi sedekah tu. Jangan kata dia gila. Tapi kalau asyik senyum je, mungkinlah boleh jadi gila lah. Jadi yang penting ialah kebaikan tadi tu. Mesti kita nakkan kebaikan, mesti kita nakkan suatu usaha ke arah perubahan. Dulu kita malas pergi kuliah dan malas nak mengaji, maka mungkin setelah kita dengar hadis tadi, walaupun 2 ayat saja, maka dikira mengaji dan dikira lebih baik daripada 2 ekor unta. Maka dia pun berusaha, kemudiannya belajar. Maka itu semua dikira oleh Allah Azza wa Jal. Dan semua itulah amalan salih sebagai pemberat kepada amalan kita pada hari akhirat nanti. Yang hari itu apa pun tak berguna. Semua orang tak boleh nak tolong, melainkan orang yang datang kepada Allah Ta'ala dengan hati yang salim, dengan selamat, iaitu dengan yang mengikut apa yang diperintahkan atau apa yang dimaksudkan, ataupun bertepatan dengan maksud Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belajar. Kalau dah malas belajar, paling kurang dengar pembelajaran. Ada dua keadaan, ada dua berbeza. Orang yang mengaji dengan orang yang mendengar saja lain. Maka dia mengaji, dia tengok, dia tulis, dia catat, itu mengaji, dan dia cuba mengingat poin-poin, itu belajarlah. Tapi kalau yang tak nak tulis dan sebagainya, tak ada masalah, dengarlah. Dengar pun dah dikira bagus dah, daripada yang tak nak dengar langsung. Ikutlah kita kepada contoh Nabi sendiri. Nabi kata kepada Ibnu Mas'ud, "Iqra' alayya al-Quran." Bacalah kepadaku Al-Quran. Ibnu Mas'ud kata, takkan aku nak baca Quran sedangkan Quran diturunkan kepada engkau. Maka Nabi SAW menyatakan, aku suka untuk mendengar daripada orang lain membacanya. Maka Ibnu Mas'ud pun membacanya, hatta idza balagtu, sampai aku, kata Ibnu Mas'ud, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Fa kaifa idza ji'na, bagaimana jika apabila kami datangkan min kulli ummatin syahid, bi syahid, kepada setiap umat bi syahidin, maka setiap umat para nabi ni akan melihat kepada umat dia, wajibna bika ala haula'i syahida, dan kami akan bawa engkau dan menjadi syahid, menjadi penyaksi kepada umat engkau. Maka pada ketika itu, rafa'tu ra'si, kata Ibn Mas'ud, aku mengangkat kepalaku, au ghamazani rajulun ila janbi fara'aitu dumu'ahu tasil. Kemudian aku mengangkat kepalaku, ataupun ghamazani rajulun, seorang lelaki duduk sentuh aku. So tengok Nabi diam. Lepas Nabi baca ayat, lepas Ibnu Mas'ud baca ayat tu, kemudian Ibnu Mas'ud melihat air mata Nabi mengalir.
Nabi memikirkan keadaan umat dia, yang apabila pada hari akhirat nanti setiap Nabi menjadi saksi kepada umat dia. Maka Nabi bimbang dan Nabi melihat kepada umat dia yang murtad, umat dia yang kafir, yang tidak mau mengikut petunjuk, dan nanti Nabi akan menjadi saksi. Maka ketika itu Nabi mengalirkan air matanya. Kemudian Nabi kata, cukup. Dengar ayat Quran. Mendengar ayat Quran itu telah pun cukup baik dah, daripada tak nak dengar langsung. Dah malas nak baca, dengar pun tak nak, susah. Dah malas baca, kalau dengar okey juga kan. Nunduk suruh kita baca Quran dalam rumah, baca Quran dalam rumah, nanti setan boleh lari tak. Kita nak baca malas. Buka lah radio tu boleh baca Quran dalam rumah. Tapi jangan Quran radio saja baca, lepas tu kita duduk pompam sembang. Quran baca, radio tu baca Quran, kita dengar lah. Itu adabnya. Kalau dah nak bersembang lah, tutup lah Quran tu. Naik kereta sebagainya, buka radio IKIM, rasa nak bersembang lah, ni baca Quran, dan tutup dan sembang. Jangan dibiarkan Quran itu terbuka dan kita membaca dan kita bersembang-sembang, tidak mendengarnya. Dah lah baca malas, dengar pun tak mahu. Jadi paling kurang kita belajar. Tak mau belajar, dengar. Kan itu sebagai riwayat menyatakan, jadilah muta'alliman, jadilah orang yang belajar. Kalau tak pun jadi orang yang mendengar, mustami'an, dengar. Jadi dengan mendengar juga kita boleh mendapat ilmu. Mustami'an, bukan dengar kosong saja, tapi dengar dengan tujuan nakkan manfaat. Maka Al-Quran mesti sentiasa kita dengar, dan ilmu mesti sentiasa kita pelajari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Tapi itu semua dengan usaha kita, yang mana dengan ilmu tersebut boleh membawa kita kepada ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang boleh membawa pelakunya takwa kepada Allah, takut dia kepada Allah. Ilmu yang boleh menyebabkan dia mendapat hidayah Allah, maka dia takut Allah, dia ingat dosa dia, dia ingat apa yang diperintahkan oleh Allah, dia tak mau buat apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Maka itu ilmu yang menghalang dia. Dan bukan ilmu yang dipelajari tapi tak membawa kita takut Allah Azza wa Jalla. Bukan ilmu yang dipelajari kita nakkan tujuan lain. Belajar ilmu nak berbangga-bangga, belajar ilmu nak rasa dia alim, belajar ilmu untuk berdebat dengan orang jahil. Itu semua tak dibenarkan, itu semua haram. Tapi kita belajar ilmu, kita nakkan keampunan Allah Azza wa Jalla, iaitulah takut Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Yang takutkan Allah itu ulama. Kerana ilmu dia membawa kepada takut Allah, ilmu dia membawa kepada syurga, ilmu dia tidak membawa dia, ilmu dia menjauhkan dia daripada neraka Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat itu membantu kita dalam proses mencapai takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tak mau ilmu yang kita ada tapi tidak membawa apa-apa erti. Mungkin ilmu yang kita ada tapi dalam masa yang sama kita masih lagi tidak takut Allah, kita masih lagi buat benda-benda yang Allah larang, buat benda-benda yang Nabi larang. Maka ilmu tu satu pun tak memberi apa-apa manfaat. Itu kata Ali, ya hamalatul Quran, wahai orang yang membawa Al-Quran, ya hamalatul ilm, wahai orang yang membawa ilmu, i'malu, beramallah bima alimu, dengan apa yang telah kamu belajar, dan bertepatan ilmunya dengan perbuatan dia. Perbuatan mesti bertepatan dengan ilmu, ilmu mesti diamalkan. Maka itulah namanya orang alim. Dia tak jadi alim selagi mana ilmu yang dia ada dia tak amalkan, itu tidak alim. Tapi alim orang yang berpengetahuan, maka ilmu itu diamalkan. Maka jangan jadi seperti suatu kaum yang ahli kata, yang duduk dalam majlis-majlis mereka berbangga-bangga antara satu sama lain, bangga-bangga kepada diri dia, bangga sajalah. Iaitu semua ilmu la yujawidu, yang tidak lepas daripada sini. Ilmu tidak masuk ke dalam, tapi ilmu hanya baca, ilmu dia keluar, mulut dia keluar, tapi ilmu tu tidak membawa kepada hati, ilmu tak membawa kepada takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka itu semua kita tak mahu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita daripada perbuatan ataupun sifat yang begitu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala juga bagi kekuatan kita untuk beramal dengan ilmu. Wallahu
wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.